Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat serta para jemaah yang dirahmati Allah, sama ada yang hadir secara fizikal di Baitus Salam ataupun yang mengikuti secara online di page-page yang terlibat atau berkaitan. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membacakan satu kitab baru, siri kuliah, sambungan siri kuliah kita di Baitus Salam. Setelah daripada baru ni kita dah tamatkan bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis. Jadi kitab Talbis Iblis tu alhamdulillah kita dah baca tentang kesimpulannya, bagaimana kita nak selamat daripada syubuhat kesamaran. Talbis iblis terhadap manusia ni ada dua. Yang pertama syahwat, yang kedua syubuhat. Syahwat ni biasanya kepada orang-orang yang jahil, orang tak belajar, ditipu dengan syahwat. Bagi dadah, dia makan. Bagi arak, dia bantai. Bagi perempuan, dia berzina. Bagi rasuah, dia ambil. Bagi muzik, nyanyian, joget-joget, dia pun gelek-gelek sama. Itu syahwat. Tapi talbis iblis terhadap manusia yang kedua ni bersifat samar dan syubuhat. Syubuhat ni ialah keraguan yang dicampakkan atau kesamaran yang dinampakkan sehingga sesuatu yang bukan agama dinampakkan sebagai agama. Dan disitulah perbahasan kitab Talbis Iblis terhadap ahli Quran, terhadap ahli hadis, terhadap ahli sufi, ahli ibadah dan orang-orang zuhud. So kita dah jelaskan bagaimana sebahagian daripada manusia yang nak beragama tetapi kerana syubhat yang ada mereka terpesong dari jalan agama. Sehingga akhirnya kita habis kitab tersebut terhadap talbis terhadap orang-orang awam. Pada malam ni kita akan baca satu kitab, bermula satu kitab yang kita nak bacakan kupas satu syubhat dari banyak-banyak syubhat yang lebih detail dan mungkin pada hari ini adalah yang paling bahaya sekali. Dan syubhat ini dinamakan sebagai syubhat pluralism. Pluralism daripada kalimah plural. Pluralism iaitulah kesamarataan agama. Boleh kata begitu mudah. Setiap orang mendakwa agama dia benar, itu biasa. Setiap orang, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Ta'ala kata setiap kumpulan akan gembira dengan apa yang ada pada mereka. Manakala orang Islam tanya, Islam betul. Orang Yahudi kata, Yahudi betul. Orang ni kata, Nasrani betul. Buddha kata, Buddha betul. Hindu kata, Hindu betul. Itu biasa. Sebab semua orang akan mendakwa kebenaran. Dan semua orang bila mendakwa kebenaran, yang lain daripada dia pastinya tidak benar. Itu asalnya. Sehinggalah di akhir zaman kita ni, mari satu kefahaman yang baru yang disebut sebagai
pluralism, di mana dalam datang satu dakwah ajakan menganggap mana-mana agama pun sama je. Semua agama ni mengajak kita kepada kebaikan. Dan lagi bahaya, semua agama ni akan mengantarkan pengikutnya ke dalam syurga. Ini yang berlaku di zaman kita pada hari ini. Dan ini bahaya, syubhat yang bahaya, kerana syubhat melibatkan akidah. Dalam siri kuliah kita, dalam akidah sebelum daripada ni kita dah bahaskan bahawa tidak semestinya seorang itu keluar agama Islam, masuk ke dalam agama lain untuk jadikan dia murtad. Cukup seandainya dia menganggap ada satu agama lain yang sama levelnya dengan Islam, sudah cukup menyatakan dia telah keluar dari agama Islam. Apatah lagi kalau dia menganggap semua agama yang ada ni sebenarnya sama je. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah syubhat yang ada di akhir zaman. Dan kita tak bimbang, kita tak kisah kalau syubhat ni ada dari orang kafir. Kalau orang Kristian yang mendakwa Kristian sama je dengan Islam, Kristian betul, Islam betul, kita nak tak ada masalah ikut dia. Dia nak kata macam tu, kita kata Islam je betul. Kalau Yahudi, dulu dia ada sifat eksklusif. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dulu Yahudi very eksklusif. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Dulu dalam Quran Allah Ta'ala sebut Yahudi kata tidak akan masuk syurga. وَقَالُوا, mereka ahlu kitab, dia kata لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi ataupun Nasrani. Quran kata macam tu, menukilkan daripada ahli kitab. Jadi zaman dulu dia pun eksklusif. Dia kata hanya Yahudi betul, hanya Yahudi masuk syurga. Takkan masuk syurga melainkan orang Yahudi. Takkan masuk Kristian melainkan orang Kristian. Dan kalau pluralism datang daripada mereka, kita pun tak kisah ikut dia. Kalau dia nak kata agama dia betul dan Islam betul, kita tak ada masalah. Memang kita kata Islam betul. Yang lebih bahaya daripada itu ialah dakwah pluralism hari ini masuk ke dalam agama Islam dan keluar daripada lidah-lidah orang yang mengaku Islam bahawa semua agama itu benar. Ini paling bahaya. Dan buku-buku ditulis tentangnya. Lagi dahsyat lagi, penulis-penulis dia beragama dengan kita, berbangsa sama dengan kita, berbahasa sama dengan kita. Dapat didapati tulisan-tulisan berbahasa Indonesia, bahasa yang kita boleh faham, boleh sampai kepada masyarakat kita, penuh dengan dakwah pluralism. Ada tesis master, ada tesis PhD, terutamanya di belah-belah Indonesia lah, datang masuk kepada kita dan mendakwah perkara tersebut. Ada universiti liberal sekarang ni. Tapi sebenarnya banyak. Dan lagi bahaya, itu nampak dalam bab tulisan, karya. Yang bahaya ialah apabila pemikiran umat Islam hari ini bahkan sebahagiannya dinisbahkan kepada pembesar-pembesar, orang-orang penting. Seandainya mereka terlibat dengan pemikiran sebegini, dia pun duduk Eropah, duduk di UK, duduk di kota-kota, bergaul dengan orang-orang non-Muslim yang banyak, sehingga akhirnya datang satu pemikiran semua agama ni sama. Ada sebab mereka mengatakan begitu. Kenapa mereka kata begitu? Dan ada jawapan daripada agama kita kenapa perkara tersebut dibantah, dan itulah yang akan kita bincangkan dalam kitab kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kitab ni asalnya sebagai satu mukaddimah, dia ditulis oleh
sahabat saya Dr. Firanda Andirja. Dia ni graduan Universiti Madinah dan semua kita kenal belaka. Jadi buku ni asalnya satu disertasi untuk meraih gelaran dia doktor, dan tajuk dia dalam bahasa Arab Naqdul Istidlalati Du'ati Ta'addudiyah Ad-Diniyah bin Nususi Syar'iyyah. Maksudnya membantah pendalilan para da'i pluralisme yang berargumen dengan dalil-dalil syar'i. Yang dahsyatnya apa? Mereka ni bukan, kita macam saya kata tadi, kita tak bimbang kalau Yahudi mendakwa pluralism. Dia kata Yahudi betul, Islam betul. Kita lagi happy lah. Sebab memang kita kata kita betul. Dia kata dia betul, kita betul. Kita kata kita betul, dia salah. Nah, untung balik kita lah. Yang tu tak ada hal bagi kita. Yang menjadi bahayanya, sebagaimana saya sebut, keluar daripada lisan-lisan orang Islam. Yang lebih dahsyat lagi, mereka menggunakan dalil Al-Quran untuk justify, membenarkan pemahaman mereka terhadap pluralisme. Dan ini yang Dr. Firanda hafizahullah telah menulis bagaimana hujah, mereka guna hujah Quran tu macam mana dan bantahan terhadap mereka macam mana. Sebab kadang-kadang jenis copy, cut and paste tak penuh, keluar daripada konteks. Akhirnya dia jawab satu demi satu membantah argumen mereka. Jadi kita muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan baca buku ni, tapi bukanlah word by word macam kita baca Talbis Iblis lah. Sebab bila saya tengok, mungkin ada yang kita baca word by word, terutamanya dalam bab Islam sebagai agama yang benar, satu-satunya agama yang diredai oleh Allah. Yang tu kita baca word by word. Sampai kepada syubhat pluralisme tu, kadang-kadang syubhat mereka tu bolehlah kita baca sepintas lalu, untuk sekadar kefahaman umum, dan jawapan balas itu kita tambah lagi kena detail. Supaya apa? Supaya kita lebih kenal agama kita dan kita tak terlalu membincangkan syubhat, dibimbangi. Kalau orang yang tidak mengikut kuliah kita daripada awal sampai akhir, tiba-tiba hari dia masuk bab syubhat tu, dibimbangi syubhat tu masuk dalam diri dia. Jadi itulah yang kita akan bahaskan dalam perbincangan kita ni. Sebagai permulaan, buku kita ni mendahulukan bab 1 tentang nikmat kesempurnaan agama Islam dan larangan beragama dengan selain agama Islam. So kita akan bacakan bab ni dulu, mungkin malam ni bab ni dulu, kemudian 2-3 pertemuan kita habiskan tentang keutamaan Islam dan bagaimana larangan beragama dengan selain dari Islam, sehingga kita dapat sampai kepada hujah-hujah pluralisme yang banyak didokong oleh orang-orang intelektual pada zaman ni. Padahal hujah Quran ni bukan dari pemikiran manusia. Hujah Al-Quran ni datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti mengakui bahawa Islam ni agama Allah, pemilik alam semesta, dan Allah telah menurunkan wahyu dari Al-Quran. Melalui Al-Quran itu kita nak tahu apa nilai Islam di sisi Allah. Dan melalui Al-Quran, wahyu juga kita akan tahu apa nilai agama lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab tu yang kita nak baca pada malam ni. Dan kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita terus, saya mukaddimah saya dah sebut dah tadi, kita pergi kepada pendahuluan ataupun dalam bab 1 yang disebut sebagai bab pendahuluan. Oleh kerana bab 1 dalam tesis ni dia memang tamhid pendahuluan, kita baca itu dulu. Muka surat 1 pendahuluan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab ini, Al-Fadil Dr.
Firanda hafizahullah, nikmat kesempurnaan agama Islam dan larangan beragama dengan selainnya. Okay, saya baca buku ni, kalau tuan-tuan boleh tengok. Siapa yang nak dapatkan buku ni untuk pembacaan detail, boleh hubungi Abu Talha dan boleh dapatkan nuskhah ni daripada dia lah. Muka surat 1. Muka surat 1. Kita baca muka surat 1. Buku ni setebal 654 muka surat. Tebal dia ni. Jadi lebih kurang kita baca Talbih Iblis ni, muka surat dia 526, lagi tebal. Jadi berapa tahun nak habis ni berapa tahun nak habis, nanti kita tengoklah. Baik, insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sungguh Allah telah memberi kurnia yang sangat agung kepada umat ini dengan menyempurnakan agama mereka. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maknanya Allah sendiri telah menyatakan Islam ni adalah agama yang sempurna, yang Allah melengkapkan kesempurnaannya. Kerana Allah menisbahkan kamalnya agama Islam kepada perbuatannya. Kalau tuan-tuan perhati ayat, "Al-yawma akmaltu lakum." Kita kan ngaji bahasa Arab lah ni kan. Kalau dhamir tu dalam bahasa Arab bertemu dengan fi'il madhi, merujuk kepada dhamir apa dia? Apa tulah? Dhamir apa? Madhi jumpa dengan tu belakang dia, tu. Ana zahabtu, akaltu. Janganlah masuk live nanti. Jadi syaribtu, jalastu, qara'tu, katabtu, tu menyebut sebagai ana, dhamir mutakallim. Kalau nahnu, na lah, fa'alna, jalasna, akalna, katabna, darasna. Bila Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu. Allah menisbahkan kesempurnaan Islam ni kepada perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah lah yang menyempurnakan Islam sebagai agama. Dan Allah Ta'ala kata, wa atmamtu, aku cukupkan bagi kamu nikmatku, wa raditu, dan aku redha Islam bagi kamu sebagai agama. Jadi semua penisbatan ayat ini kembali kepada Allah selaku Tuhan pemilik alam semesta. Kalau kita tanya, agama apa yang Allah redha? Islam. Agama, nikmat apa yang Allah sempurnakan? Islam. Agama apa yang paling sempurna yang Allah sempurnakan? Islam. Sebab Allah Ta'ala kata, Dia sempurnakan Islam, Dia cukupkan nikmat, dan Dia redha Islam sebagai agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini merupakan nikmat yang agung ketika Allah menyempurnakan agamanya bagi umat ini, sehingga mereka tidak perlu lagi beragama selain dari agama Islam. Mereka juga tidak perlu kepada Nabi selain dari Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerananya Allah menjadikan baginda penutup bagi para nabi, dan Allah mengutuskan baginda kepada jin dan manusia. Sungguh tidak ada yang halal selain apa yang baginda halalkan, dan tidak ada yang haram selain apa yang baginda haramkan, serta tidak ada ajaran agama kecuali yang beliau syariatkan, yakni baginda syariatkan.
segala sesuatu yang baginda khabarkan adalah kebenaran, yang tidak ada sedikit pun kedustaan padanya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurnalah nikmat kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi semua ni Allah yang kata. Sebab tu kita nak tahu kebenaran ni, sebelum kita pergi lebih jauh, kita pasak dulu satu asas. Sebelum kita pergi jauh lagi, kita letak dulu satu kayu asas. Apa kayu asas yang kita nak bawa lepas daripada ni? Ialah kayu asas kita, kebenaran itu ialah apa yang dinilai benar oleh Allah. Itu neraca kita. Kerana kalau kita neraca kebenaran di sisi manusia, very subjektif. Kalau tanya siapa pun dia akan kata dia betul. Tak? Semua orang akan kata dia betul. Sekarang ni kita nak cari kebenaran yang diiktiraf benar oleh siapa? Oleh Allah. Di situ kayu asas kita. Kita pacak situ. Lepas daripada ni kita pergi, apa yang dianggap benar ialah yang benar di sisi Allah. Bila Allah kata sesuatu, pandangan kita doesn't matter. Allah kata ni benar, saya rasalah takkanlah macam tu. Sebab kalau kita pergi nanti, kita akan baca antara punca berlakunya pluralism ialah kerana kita terlalu terbiasa bermuamalah dengan orang non-Muslim. Zaman kita ni zaman integrasi. Tahu integrasi? Zaman integrasi. Zaman dulu, kalau kita belajar sejarah, pensyarah Cina tu hak cakap Melayu nama Tio apa? Tio apa nama tu? Hak boleh cakap Melayu tu. Tak ingatlah nama dia tu. Ada orang tanya dia, apa yang membezakan orang Malaysia dengan orang lain, pendatang di Malaysia dengan pendatang di negara lain? Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang bercakap satu bahasa? Kenapa kita tak boleh jadi macam Thailand sebagai satu bahasa? Padahal ada Cina di Indonesia, sampai pekat nama Cina pun tak boleh bawa. Betul tak? Ahok yang kata nak jadi gubernur Jakarta gitu, yang kata penista agama tu, Ahok. Nama dia bukan Ahok. Nama dia apa dia? Purnawijaya kan nama dia. Purna apa tahu nama dia. Bukan nama Ahok, nama panggilan dia. Pasal apa? Dia nama Indonesia. Kalau kita pergi di Taksin Sinawat, bangsa Cina, pergi Thailand, bercakap berbahasa Thailand, guna nama Thailand. Kenapa orang Malaysia? Jawapan dia apa? Ni kita masuk bab sejarah pula gini tiba-tiba ni. Ko K Kim. Ko K Kim dah meninggal. Seorang lagi. Seorang lagi, ada seorang lagi. Yang rambut penting besar. Biarlah tak keluar nama dia. Kalau jumpa tak apa, tak jumpa. Ko K Kim meninggal dah. Baik. Jadi dia kata apa? Sebab asas pembinaan negara. Asas pembinaan negara Indonesia ialah asimilasi. Asas pembinaan negara Thailand adalah asimilasi. Maknanya apa? Pendatang yang datang mesti jadi orang setempat, berasimilasi dengan penduduk setempat. Bila buat negara Malaysia, kata dia lah, saya pun tak ngaji sangat pun, dia kata kerana kita punya dasar adalah integrasi. Maksud integrasi, dia dengan cara dia, kita dengan cara kita, dan kita hidup dalam keadaan harmoni. Tapi
Integrasi zaman dulu lain, integrasi zaman lain dia dah jadi lain. Integrasi zaman dulu orang Cina pun boleh baca Jawi, boleh cakap Melayu. Nah, zaman lain ni dia tak nak tu lah. Apa yang akhirnya setelah integrasi ni berlaku dan setelah asimilasi juga berlaku, walaupun mereka bersama dari sudut satu bahasa, tapi agama mereka masih berbeza. Akhir sekali dia hidup dalam komuniti yang bersama. Dan dalam bab ni asimilasi lagi parah. Pasal apa? Sebab dia merasakan kita satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Agama kita agama berlainan, tapi bangsa kita sama. Bangsa Indonesia. Integrasi ada sikit, dia bangsa ni, kita bangsa kita. Kita masih berbeza. Sehingga akhirnya pada dia tak bercampur, integrasi tak bercampur, asimilasi bercampur, sehingga bahayanya menyebabkan pluralisme makin subur, mereka boleh berkahwin rentas agama. Pasal apa? Dia menganggap NKRI dia ataupun dulu Pancasila lah ni masih lagi, itulah yang menyatukan mereka. Agama bukanlah satu keutamaan. Akhir sekali menyebabkan rentas agama dan mewujudkan satu kefahaman pluralisme dalam agama. Jadi, kembali kepada topik yang saya sebut di awal tadi. Kalau dilihat kebenaran dalam kacamata sesebuah bangsa atau negara, maka dia akan jadi berbeza. Pada yang akan konsep asimilasi, dia boleh terima. Integrasi tak. Kita bangsa kita, dia bangsa dia. Kita integrasi, kekal. Dia bahasa dia, budaya dia, masyarakat dia, duduk sama-sama dia. Tapi diiktiraf sebagai warga negara. Bangsa Melayu, bercakap Melayu, begini, diiktiraf sebagai masyarakat. Kita penduduk asal. Datang orang India, macam tu juga. Berbahasa dia, berbudaya dia, duduk sama-sama dia, tapi dia iktiraf. Setiap orang ada komponenti masing-masing. Tapi disatukan dalam satu taraf warga negara, dan sepatutnya mereka boleh berbahasa Melayu lah. Tapi itu tak berlaku pak kita. Asimilasi lagi dahsyat. Asimilasi ni campur. Sehingga akhirnya bila bercampur, kita nak kata dia ahli syurga, kita ahli syurga, dia ahli neraka, dia jadi macam takkanlah kot. Orang ni baik kot, orang tu begini. Jadi kita tak nak membina kebenaran di atas sesuatu yang subjektif, iaitulah emosi kita, pemikiran kita. Sebab tu saya letakkan kayu asas, kayu ukur. Sebelum kita nak kata mana betul mana salah, kayu ukur yang kena kita pacak ialah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu ialah apa yang datang dari sisi Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Kalau seandainya Allah kata dia ni ahli syurga, maka kita iktiraf dia ni ahli syurga. Dan kalau seandainya Allah kata dia ahli neraka, maka kita kena kata walaupun kita baik dengan dia, walaupun dia jiran kita, walaupun dia saudara kita, tetap kita kata kalau Allah kata dia ahli neraka, maka tetap kita kata dia ahli neraka. Jangan main di sudut agama ni, emosi tak tepi. Ada sampai orang main emosi. Nabi SAW punyalah sedih pak saudara dia meninggal, Abu Talib, sampai turun ayat Quran. Atau sampai Allah Ta'ala jelaskan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu nak, kamu suka. Tak boleh. Sehingga akhirnya Abu Talib, sejarah menyatakan dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Mari gani, tak apa, Abu Talib pun ahli syurga juga. Tu. Pasal apa? Dia ada unsur emosi. Datang seorang lagi, Pak Ustaz, nama adalah Pak Ustaz. Baca surah Tabat yada Abi Lahab bin Watab.
pun tak boleh. Nanti kecil hati Nabi, tak sunat, tidak digalakkan semai. Kalau Allah yang nyatakan begitu dalam Quran, kita baca ya, apa salahnya? Kerana Allah yang menyatakan. So sekarang ni sebelum kita pergi jauh, sekali lagi saya pesan, pasak kayu yang paling utuh, teguh yang kita kena pasak. Bukan dalam perbahasan kita ni saja, dalam hidup kita seluruhnya. Bahawa kebenaran ialah apa yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Kalau Allah Ta'ala kata Allah hanya redha Islam sebagai agama, that's it, habis. Maknanya apa? Kenapa kita kata macam tu? Sebab kita kata benar, kalau kita kata salah, nanti akhirat nanti kita akan kembali bertemu dengan Allah. Di saat itu dia panggil inna yawmal fasli kana miqata. Hari keputusan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan memutuskan di kalangan mereka apa yang mereka perselisihkan. Bererti ni kata betul, ni kata salah, ni kata salah, ni kata betul. Sampai akhirat nanti yang akan keputusannya di tangan siapa? Di sisi Allah. Allah Ta'ala kata aku redha ni, maka di sisi Allah lah kita pakai. So hari ini neraca kita menilai kebenaran bukan kerana kita ni Islam dah. Neraca kebenaran kerana Allah kata Islam tu benar. Okay? Dan kita hanya berusaha menempatkan diri kita pada apa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bererti kalau tiba-tiba seorang sekularisme, orang scholar, seorang tokoh, dia bawa pemikiran luar daripada Islam dan dia ajak pengikut-pengikut dia kata inilah kebenaran yang baru dia dapati, kita tetap kata dia telah meninggalkan kebenaran. Kerana saat dia keluar daripada Islam, dia berpindah daripada sesuatu yang telah dinyatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada ni, semua yang akan kita baca, neraca kita, mana yang kita anggap benar, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran. Boleh? Asasnya begitu. Jangan kata sebab saya takkanlah nak kata. Hari ni banyak orang main nilai emosi. Takkanlah dia baik je. Dia baik juga. Takkanlah dia ahli neraka. Merujuk kepada orang non-Muslim yang ada tempat dia. Saat dia baik, dia bantu saya, dia bantu orang susah, dia bantu orang miskin. Dia tak menipu, dia tak minum arak, dia tak berjudi, dia tak berzina. Dia baik ustaz. Takkanlah dia ahli neraka. So nilai emosi ni tepi. Sekarang ni kita nak nilai kebenaran di sisi Allah. Allah Ta'ala kata apa? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okay. Maksud benar adalah benar dari sisi berita yang dibawa serta adil dalam perintah dan larangannya. Oleh kerananya, ketika Allah menyempurnakan agamanya, maka seketika itu pula sempurnalah kenikmatan atas mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi. Kerana itulah, redailah juga oleh kalian agama Islam ini sebagai agama kalian. Kerana agama Islam ini merupakan agama yang diredai dan dicintai oleh Allah. Iaitu agama yang dengannya Allah mengutus Rasul yang paling utama, menurunkan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab sucinya. Okay? Dan Allah Subhanahu wa taala kata, kita akan baca banyak ayat ni berkaitan dengan bab ni. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Jelas. Allah Ta'ala kata, dia sendiri, firman ni firman dia. Sebab tu kita satu lagi tadi saya duk baca-baca kitab ni. Kitab ni banyak kumpul ayat Quran. Dalam kitab ni juga banyak kumpul hadis Nabi. Dalam kitab ni juga banyak kumpul kalam ulama.
Tapi bagi orang yang tahu ni Quran, dia akan tahu nilai Quran. Kalau orang tak tahu, dia akan menganggap macam sama je. Sehingga saya terfikir padalah Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, dia tak bagi sahabat tulis hadis di awal Islam supaya nak suruh orang fokus kepada Quran tu nombor satu. Sehingga akhirnya orang kenal, oh ni ayat Quran, Allah kata. Dan apa yang Allah Ta'ala kata tak sama dengan apa yang orang lain kata. Jadi sebab tu bila disebut tentang Quran, kena letak dia hujah yang paling tinggi. Allah kata dalam Quran, maknanya Allah sendirilah kata, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah, agama yang Allah valid di sisi Allah, hanyalah Islam. Kalau Allah Ta'ala kata begitu, pada kita, ni satu hujah yang qati', maknanya habis kena hak ni cukup dah bagi kita. Tapi ada syubhat yang pluralisme bawa lepas daripada ni, yang kita akan jawab balik. Tapi sesungguhnya ayat ni pada kita cukup dah. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi ghairal islami dina, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksud dia, sesiapa yang mencari agama selain dari agama Islam, Allah tidak akan menerima sekali-kali darinya agama itu. Siapa kata? Allah by himself. Allah sendiri yang kata, siapa yang datang bawa dengan agama, bawa bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala tak terima. Ni, bila Allah Ta'ala tak terima, kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain, bukan setakat tak terima biasa. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka pertama tak ada bahagian baik di akhirat sebab dia sembah Tuhan lain. Allah tak akan pandang mereka, Allah tak akan bercakap dengan mereka, Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka, dan Allah azab mereka dalam azab yang pedih. Allah yang kata. So di sisi kita, Islam agama benar, bukan kerana kita sombong. Ada orang kata, siapa yang kata dia je sombong, dia je betul, sombong. Kita jangan sombong ke Islam ni, jangan kata kita je betul. Siapa yang kata kita yang betul, kita sombong. Ini bukan kesombongan, ini kebenaran. Allah yang kata agama di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang datang kepada Allah bawa agama selain dari Islam, Allah tidak akan terima, dan pada hari akhirat dia termasuk dari orang yang rugi. Boleh rujuk surah Ali Imran ayat 85. Al-Hafiz Ibn Katsir meriwayat berkata, "Faman laqiyallaha ba'da bi'satihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syari'atihi falaysa bimutaqabbal." Wa qala fi hadhihi al-ayah mukhbiran bin hisarid din al-mutaqabbal indahu fil Islam. Jadi kata di Ibnu Katsir, kata oleh Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat tadi, sesiapa yang bertemu dengan Allah setelah terutusnya Nabi Muhammad dengan membawa agama yang dibangun atas syariat selain syariat Nabi, selain syariat yang Nabi bawa, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Dan Allah dalam ayat ini mengkhabarkan bahawa satu-satunya agama yang diterima di sisinya adalah Islam. Dia apa ni? Oh, Syahrukh. Memanglah, ni lama dah. Pak hari lepas. Tapi dia memanglah muda. Bini dia pun Hindu. Dia kata Syahrukh Khan tadi nak sebut pluralisme. Dia sebenarnya watak-watak macam ni yang bahaya. Orang-orang berpengaruh tapi membawa agenda pluralisme. Baik.
So kita ni, biarlah kita orang kata, oh kita kolok, kita apa. Sebab kita kata neraca benar kita di sisi Allah. Allah yang kata, siapa yang bawa kembali ke jumpa dengan dia, selain daripada Islam, dia tak terima. Dia tak akan terima. Dan Nabi SAW juga menegaskan perihal tersebut dalam sabdanya, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi SAW, demi jiwa yang demi Allah, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku, baik dari Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak beriman dengan agama yang aku diutuskan dengannya, kecuali dia, orang tu, bila dia meninggal tak ikut syariat Nabi Muhammad, dia termasuk penghuni neraka. Jelas Nabi kata. Jelas. Ada orang tu dia dulu Kristian, dia masuk Islam. Bila dia belajar tentang Islam, dia sedih, dia menangis. Sebab dia kata dulu ayah dia baik, mak dia baik, nenek dia baik. Tapi dia bukan Islam, dia kata. So, kalau ikut emosi, dia akan kata mesti aku nak jumpa dia dalam syurga. Tapi dia menangis dalam keadaan aku tak boleh kata macam tu. Even aku tak boleh mendoakan mereka kerana Allah telah menyatakan tidak boleh diminta keampunan pun untuk mereka. Ini Islam. Islam ni agama Allah, bukan agama kita. Dan dia tak sama dengan agama-agama lain yang orang boleh ubah dia punya apa? Struktur agama dia. Kita tak fix. Apa yang Allah Ta'ala kata, begitu-begitu lah. Al-Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis tersebut, dia kata, فَفِيهِ نَسْخُ الْمِلَلِ كُلِّهَا بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا وقوله يسمع بي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم. Dalam hadis ini terdapat penghapusan seluruh agama dengan datangnya risalah Nabi kita. Kata Imam Nawawi, hadis yang Nabi SAW sebut tadi, tidak mendengar seorang pun dari manusia setelah aku diutuskan, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tak beriman kepadaku, dia mati dalam keadaan tak beriman kepadaku, melainkan orang itu ahli neraka. Itu hadis kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis 153. Apa kata Imam Nawawi dalam hadis ni, mensyarahkan hadis ni? Kata Imam Nawawi, hadis ni terdapat padanya penghapusan seluruh agama sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh agama, whatever. Kenapa? Kerana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku. Seorang pun dari umat ini Nabi merujuk kepada siapa? Nabi merujuk kepada siapa saja yang ada di zaman Nabi dan zaman selepas Nabi. Yahudi sampailah hari kiamat. Bila Nabi kata tidak mendengar seorang pun dari umat ini, maknanya orang tu hidup zaman Nabi dan selepas daripada tu sampai kiamat.
Kalau dia tak beriman kepada Nabi Muhammad, dia mati dalam keadaan tersebut, dia ahli neraka. Nabi kata. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Nabi sebut Yahudi dan Nasrani itu sebagai satu bentuk ancaman kepada selain mereka. Bila Nabi sebut Yahudi dan Nasrani, itu tambihan ala man siwahuma, satu peringatan kepada lain Yahudi dan Nasrani. Pasal apa? Pasal Yahudi dan Nasrani ni sekurang-kurangnya dia ada kitab suci. Dan kitab suci dia asal usulnya daripada langit, agama samawi. Kitab suci Yahudi, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, asalnya daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kitab sucinya Nasrani, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, asalnya daripada langit. Itu panggil kitab samawi, agama samawi, agama langit. Ini pun satu hal juga, orang tak nak mengaku. Turun daripada langit. Kalau tak daripada langit, apa nama agama langit? Tak. Agama samawi, kita panggil agama samawi kerana dia datang dari langit. Yang ada di langit itu siapa? Allah yang Maha Agung, yang menurunkan kitab sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Jadi sekurang-kurangnya Yahudi dan Nasrani ada kitab. Dalam keadaan dia ada kitab, bila Nabi turun, dia tak boleh dah ikut kitab dia. Apatah lagi bagi orang yang tak ada kitab. Tak ada kitab suci langsung. Apa kitab suci dia? Confucius dia panggil. Confucius. Nak sebut pun tak apa. Siapa yang tulis? Itulah nama dia lah tu. Yang dia tulis tu nama. Apa yang orang tulis. Kalau manusia tulis bukan kitab langit, lagilah ternasakh. Kata Imam Nawawi, hadis ni menunjukkan semua agama secara keseluruhannya, bila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam membatalkan semua agama sebelumnya. Sangat banyak pernyataan ulama yang menegaskan kekufuran orang yang memeluk agama selain Islam. Bahkan hal ini merupakan ijma' di kalangan mereka. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, wattafaqu ala tasmiyatil yahudi wan nasara kuffara. Kata Ibnu Hazm menukilkan ijma', kesepakatan para ulama untuk menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai orang kafir. Yahudi dan Nasrani kafir. Kalau dia kata, boleh tak dia nak ikut agama dia? Sebab agama dia pun agama menyembah Allah juga, cuma ikut syariat Nabi Musa. Contohlah tuan-tuan, contoh. Kita tolak agama Yahudi yang diseleweng. Tolaklah agama Nasrani yang diseleweng. Andai kata, kita letak satu andaian, orang jumpa satu kitab Taurat yang betul-betul pure, yang belum lagi diubah, which is benda tu agak mustahil lah, tak ada dah. Cuma andai kata. Dan andai kata jumpa pula satu kitab Injil yang betul-betul pure, tanpa diubah satu huruf pun, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Tiba-tiba hari ni dia kata, boleh tak saya nak ikut yang betul daripada Nabi Musa, yang betul daripada Nabi Isa? Apa jawapan dia? Dia telah ternasakh dengan syariat Nabi Muhammad. Hukum agama sebelumnya nasakh. Apa maksud nasakh? Batal. Old Testament, New Testament, the final testament. Bila kata the final ni, latest.
Bila yang latest, kemudian kita tak pakai dah. Ini makna hadis ni hak Nabi SAW sebut, kata Imam Nawawi. Dan para ulama sepakat, even Yahudi dan Nasrani yang ada kitab suci ni pun mereka panggil kafir. Maka apatah lagi agama selain daripada tu. Dan ni bila orang dengar, oh nampak dia ekstremis, dia kata. Ini satu penjenamaan kepada orang Islam yang tegar dengan akidah kepercayaan dia. Akhir sekali mereka menghukum mereka dengan jenama ekstremis. Pasal apa? Nampak dia je betul. Tuan-tuan, kita bukan ekstremis ni kalau dia kata dia betul tanpa alasan munasabah. Tapi kalau cikgu ajar ni silibus, anak murid jawab ikut dia nak jawab macam mana. Cikgu bagi pangkah, anak murid kata, cikgu tak boleh pangkah jawapan saya. Tak. Kalau cikgu jawab pangkah, cikgu ya betul, saya salah. Ekstremis. Boleh ke kata lagu tu cikgu? Tak boleh, pasal cikgu dia ada skema dia dah. Bila kita kata betul, bukan kita ekstrim nak kata kita je betul. Tak. Kerana skema agama di sisi Allah ni, Islam saja benar dan Islam telah menasahkan agama selain daripadanya. Siapa kata lagu tu? Nabi SAW sebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah juga berkata, qad thabata fil kitabi was sunnati wal ijma' anna man balaghathu risalatuhu sallallahu alaihi wasallam falam yu'min bih fahuwa kafirun la yuqbalu minhu al-i'tidhar bil ijtihad li zuhuri adillatir risalah wa a'lamin nubuwah. Telah datang riwayat yang sahih dari Quran, sunnah dan ijma' para ulama bahawa sesiapa yang sampai kepadanya risalah Nabi kemudian tidak beriman kepadanya, maka dia kafir dan tidak diterima darinya uzur dengan ijtihadnya, kerana telah nampak jelas baginya dalil-dalil risalah dan tanda-tanda kenabian. Hari ni kalau orang bagi keuzuran, saya tak tahulah pula Islam tu agama betul. Boleh tak dia bagi keuzuran macam tu? Jawapannya tak boleh. Pasal apa? Sebab dalil tentang Islam ni sudah jelas. Islam sudah disampaikan kepada Nabi, oleh Nabi kepada umat, dan disampaikan. Hari ni orang nak tahu tentang Islam, buka Google, internet pun dah boleh tahu. Dan hari ni kitab Quran dicetak ni berpuluh, beratus, berpuluh juta nuskah, diterjemahkan dalam pelbagai ratusan bahasa. Ada lagi dah alasan orang kata, saya tak tahu pula Islam ni agama tu. Alasan dia tak boleh terima pasal apa? Allah Ta'ala akan kata, bukankah aku dah turunkan Al-Quran dan Quran telah pun sampai kepada kamu, cuma kamu je tak baca. Kalau dia betul-betul baca, dia akan tahu. Jadi tugas kita, kadang-kadang sebahagian daripada tugas kita adalah menyampaikan risalah ini kepada orang non-Muslim. Bahkan para ulama juga menyatakan tentang kufurnya orang-orang yang tidak mengkafirkan non-Muslim. Dahsyat. Walihada nukaffiru man dana bighairi millat. Al-Qadhi Iyad berkata, walihada nukaffiru man dana bighairi millatil muslimina minal milal aw waqafa fihim aw syakka aw sahhaha madhhabahum wa in azhara dhalik ma'a dhalika al-islam wa'taqada ibtala kulli madhhabin siwahu fahuwa kafirun biizhari ma azharahu min khilafi dhalik. Oleh kerana itu, kata Qadhi Iyad, kami mengkafirkan orang yang beragama dengan selain agama Islam, atau orang yang abstain
atau dan ragu dari pengkafiran mereka, atau orang-orang yang membenarkan ajaran mereka meskipun ia menampakkan tampilan Islam, mengadut akidah Islam serta meyakini kebatilan ajaran selain Islam, maka dia telah menjadi kafir kerana menampakkan hal yang kontradiktif dengan apa yang dia yakini. Sehingga kata Al-Qadhi Iyad, orang yang tidak beriman dengan Islam kafir. Orang Islam yang tidak mengkafirkan orang yang nyata kekafirannya. Contohnya dia tiba-tiba kata, orang Yahudi pun betul juga, kita tak boleh panggil dia kafir, dia pun benar. Ataupun dia kata orang Yahudi itu dia sebahagian daripada orang Islam, cuma Tuhan, cara dia menyembah Allah juga, cuma cara dia je sama. Dia Islam versi Nabi Musa. Dia kata lagu, contohlah, kata Al-Qadhi Iyad, orang yang kata Yahudi tidak kafir, hukumnya dia pun kafir, walaupun dia menzahirkan Islam, menyatakan akidah Islam. Kerana di saat dia kata Yahudi tidak kafir, telah kontradik, bertentangan dengan akidah Islam. Nampak tak? Sampai ke tahap tu. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Sikit lagi. Al-Hajjawi berkata, man lam yukaffir man dana bi ghairi al-Islam kan nasara aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum fahuwa kafir. Sama Al-Hajjawi juga mengatakan demikian, sama macam Al-Qadhi Iyad. Siapa yang tidak mengkafirkan non-muslim seperti Nasrani bahkan membenarkan kekufuran mereka, membenarkan agama mereka, maka hukumnya kafir. Kata Al-Hajjawi. Beliau juga berkata, man i'taqada anna al-kana'isa buyutullah wa anna Allah yu'badu fiha wa anna ma yaf'aluhu al-yahud wan-nasara ibadatan lillah wa ta'atan lahu wa li rasulih aw annahu yuhibbu dhalika aw yardahu fahuwa kafir li'annahu yatadammanu i'tiqada sihhata dinihim wa dhalika kufrun kama taqaddam aw a'anahum ala fathiha ay al-kana'is wa iqamati dinihim wa'taqada anna dhalika qurbatan aw ta'atan fahuwa kafir litadammunihi i'tiqada sihhati dinihim. Siapa yang berkeyakinan bahawa, dia kata, gereja-gereja itu rumah Allah dan Allah disembah dalam gereja, dan atau bahawa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani adalah ibadat kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau meyakini bahawa hal tersebut merupakan kewajipan mereka, atau dia meredai perbuatan mereka, maka orang itu juga dia telah kafir. Kalau kita pergi jumpa Yahudi semua Allah juga ikut dia, tak apa. Jadi kamu redalah dia duduk dengan agama dia. Kita mana dia betul, kita betul. Dia betul juga, itu cara dia betul. Dia masuk syurga, dia agama Allah, dia pun sembah Allah juga. Tempat ibadat dia pun rumah Allah juga. Siapa yang meyakini begitu, kata Al-Hajjawi, orang ini telah bertentangan dengan akidah Islam. Pasal apa? Di sisi kita apa dia? Syariat Allah ni, Islam, ajaran Nabi Muhammad telah membatalkan semua syariat sebelumnya. Jadi dia tidak valid lagi. Kalaupun dia sembah Allah, dia kata dia sembah Allah, tetap saja kafir kerana dia menyembah tidak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kerana dia tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka, berarti
mereka tidak meyakini bahawa syariat Nabi Muhammad itu telah memansuhkan. Jadi seolah-olah kata Nabi Muhammad dusta. Sebab Nabi Muhammad yang kata. Nah, siapa Yahudi dengan aku tak beriman, dia mati ahli neraka. Tiba-tiba mu kata boleh. Jadi kamu telah mendustakan Nabi Muhammad lah kalau macam tu. Sebab tu hukum orang yang tidak mengkafirkan, orang yang nyata kekufuran seperti ini, kata Al-Qadhi Iyad, kata Al-Hajjawi dalam kitab ni, hukumnya dia juga boleh jadi kafir. Dahsyat. Jadi sebab tu kita kata pendukung pluralisme ni kena tengok kebenaran yang dia bawa tu datang dari mana. Jangan dari emosi dia, jangan dari minda dia, jangan daripada, kena firm. Kalau Allah kata itu benar, benar. Tapi kalau Allah Ta'ala yang kata benda ni salah, salahlah dia. Kalau Nabi kata, kita akan baca satu ayat, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tak, Allah yang kata. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Beliau juga menegaskan, iaitu Al-Hajjawi. Dia berkata, apa dia kata dalam Kashful Qina? Man i'taqada anna ziyarata ahli dhimmati fi kanaisihim. Ada bawah tadi ada satu pernyataan tadi yang bawah dia kata, kalau siapa kata gereja tu rumah Allah, dia kafir. Dan ada orang Islam pergi bina gereja sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, maka orang tu juga boleh jatuh kafir. Oh, dia kata aku ni buat ibadat, buat gereja, buat tempat ibadat ni supaya orang Yahudi boleh sembah Allah dengan cara dia. Kita ni sama je, yang penting kita sembah Allah je. Siapa yang bina gereja untuk dia sebagai satu ketaatan kepada Allah, maka dia telah kafir. Dahsyat. Jadi Al-Hajjawi menegaskan, man i'taqada, siapa yang berkeyakinan bahawa menziarahi ahli dhimmah ke gereja mereka merupakan bentuk ibadat kepada Allah, maka dia telah murtad. Kalau dia pergi gereja tu kerana apa? Tujuan dia nak pergi dakwah ke, nak pergi apa panggil? Ada saudara dia ke apa semua, bukan bentuk ibadat ketaatan. Tiba-tiba dia pergi gereja, aku pergi kerana sebagai nak taqarrub ilallah. Aku pergi gereja ni sebagai satu bentuk taqarrub ilallah. Duk gereja pun rasa lebih dekat kepada Allah. Orang ni masalah, maka dia telah murtad. Jika dia, tuan-tuan tahu tak dahsyatlah ni, ada orang pergi bertahlil dalam gereja, selawat dalam gereja. Ada orang pergi buat tahlil kepada Tok Pekong. Ni patung berhala ni, tahu, berhala. Dia pergi buat zikir depan patung berhala. Saya kata orang ni daripada mana dia ambil agama dia? Bahaya. Jangan ambil agama daripada, antara perkara pluralisme yang berlaku, faktor yang dibincangkan dalam kitab ni ialah golongan batiniyah. Golongan batiniyah ni orang yang menganggap Islam ni ada yang kulit, ada yang isi. Dia ni hak isi punya, jadi dia nampak semua ni termasuklah berhala, dia nampak Allah. Ni semua kerancuan, kebingungan yang ada dalam pemikiran batiniyah. Sampai dia kata firman dia hululiyah, Tuhan ni menjelma dalam makhluk, Tuhan ni bersatu dengan makhluk. Sampai tengok tokong pun nampak Tuhan. Orang ini gila dah ni, tahap gila. Syirik yang bukan kata orang kafir dulu pun tak kata macam ni. Orang kafir musyrik dulu kalau tanya sembah patung-patung, ni semua Allah dah. Dia kata ni patung ni perantara je. Allah tu hak berkuasa atas kita ni, patung ni perantara. Mari geng batiniyah, patung tu adalah jelmaan Allah. Pokok jelmaan Tuhan. Keindahan ni jelmaan Tuhan. Dia panggil hululiyah. Ini antara sebab pengaruh kenapa pluralisme boleh tersebar.
Allahul musta'an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama yang siapa yang membenarkan dakwaan yang kita sebut tadi, maka sesungguhnya dia telah mendustakan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Beragama dengan selain agama Islam merupakan kekufuran secara maklum minad dina bid darurah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, innal yahuda wan nasara kuffarun kufran ma'luman bil ittirar min dinil Islam. Hampir tidak ada seorang muslim pun yang tak tahu perkara ini, bahkan yang baru masuk Islam sekalipun. Dulu orang kalau masuk Islam, automatik dia akan kata Islam je betul, Yahudi Nasrani tak betul. Tapi kebelakangan ini didapati para penyeru liberalisme dan pluralisme agama yang mempropagandakan bahawa orang-orang Yahudi, Nasrani dan para pemeluk agama selain Islam pada zaman ini bukanlah orang-orang kafir, sehingga mereka juga akan masuk syurga bersama orang Muslim. Menurut mereka, syurga tidak dikhususkan hanya untuk orang Muslim. Mereka juga memberikan label negatif terhadap orang yang berpegang dengan ajaran Islam yang benar dan tidak menyetujui pandangan mereka sebagai kalangan ekstremis, radikal, kolut dan seterusnya. Yang ini kita sebut tadi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya zaman kita ni memang banyak fitnah lah, boleh kata lagu itulah. Jadi kita ni kelompok kecil nampak lama-lama. Tapi biarlah orang nak label apa pun, yang penting kayu asas yang kita sebut tadi, kita berpegang kepada kebenaran dari Allah. Yang kata inna dina indallahil Islam ni Allah sendiri, bukan kita. Yang kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, siapa cari agama selain dari Islam tidak akan diterima di akhirat nanti dan dia akan termasuk orang rugi. Yang kata macam tu Allah, bukan kita. Kita hanya berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Maka seandainya orang nak tuduh ni ekstrim, radikal dan kolut dan sebagainya, ketinggalan zaman dan seumpama dengannya, biarkanlah siluncai dengan labu-labunya. Kita berpegang teguh dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Semoga Allah Ta'ala menetapkan iman kita dan akidah kita, dan untuk berpegang dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukanlah bererti bila kita kata gitu secara automatik mana kita kena pergi perang bunuh mereka, dah. Itu bab lain. Mengajak mereka untuk Islam itu ada tahap dia, bukan semestinya jadi radikal dah. Asasnya kita nak kata ini agama. Kalau agama dia salah, maka tugas kita mengajak dia kembali kepada kebenaran. Tugas kita menyampaikan kebenaran kepada dia. Bukanlah bererti bila kita kata kita betul dia salah, automatik dia tak ada peluang dah untuk jadi orang yang benar. Tak. Kalau radikal, kita betul dia salah, selamanya dia salah, bunuh dia, itu lain. Islam, kita kata kita betul, dia salah, Allah suruh kita ajak dia kembali kepada kebenaran. Pimpin tangan dia, ajak, datanglah kepada Islam, ajak dengan ajakan yang baik, beri panduan kepada dia, sebarkan Islam, bagi terjemahan Al-Quran, sebarkan hadis-hadis Nabi. Kalau dia memerangi Islam, barulah Islam masa tu mengambil tindakan untuk mempertahankan diri. Atau dia menyerang Islam, kita menyerang apabila dia menyerang kita. Tapi kalau asasnya kita dalam masyarakat macam kita harmoni, tak perlu kepada macam tu. Kita boleh je sebarkan, bagi fatwa-fatwa, buku-buku, bagi dakwah street dan sebagainya. Jadi bukan bermaksud kita kata kita betul, orang tu salah, kita radikal dah. Ini asas nak menyatakan bahawa kalaulah orang tu kata dia betul, aku betul, maka siapa nak ajak orang kepada Islam? Betul tak? Dan dia kata dia betul, maka biar dia duduk kebenaran dia. Jadi ini bukanlah maknanya kita nak ajak jadi ekstremis, radikal, kolot dan sebagainya seperti yang dituduh, tidak. Tapi ini adalah
untuk kita berpegang kepada apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran dan sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Dan bab yang kita akan baca selepas ni ialah pentingnya juga kita bahaskan bab pluralisme dan menjawab, sebab hari ni kalau tak ada orang jawab, orang akan terfitnah dan terpengaruh. Sebab banyak sangat syubhat-syubhat di luar sana yang menggunakan pendekatan agama, menggunakan ayat Quran, menggunakan hadis di luar konteks, seolah-olah nampak kita jangan bermusuh dengan orang, agama dia betul, agama kita. Seperti yang saya boleh contoh sekarang ni, panggil lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami jadi kamu agama kamu betul, kami pun betul. Itu bukan konteks dia. Konteks dia kena ingat ayat tu turun, orang yang musyrikin Mekah ajak Nabi setahun sembah Tuhan dia, tahun depan orang musyrikin sembah Tuhan, sembah Allah. Jadi kita harmoni, jangan duk bergaduh. Nabi Muhammad jangan ajak orang musyrikin meninggalkan agama nenek moyang. Setahun kita ikut agama Nabi Muhammad, tahun depan Nabi Muhammad ikut pula agama kami. Kan harmoni. Tapi Allah turunkan ayat Quran untuk kata la a'budu ma ta'budu. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah sebagaimana kamu tak sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Maknanya aku tidak akan berkompromi tentang agama aku. Kamu nak buat agamamu ikut, tapi aku tetap dengan agamaku mempertahankan kebenaran yang Allah Ta'ala wahyukan. Ayat tu itulah membezakan kita dari kesyirikan, kekufuran. Bukan ayat tu nak justify mereka tu agama yang benar. Jadi konteks ayat tu kena betul. Hari ni ramai orang salah guna konteks, tertipu dan sebagainya. Itulah pentingnya kita baca buku ni. InsyaAllah kita ikhtiarkan supaya dapat khatamlah buku ni. Sekali lagi jazahullahu khairan kepada penulis buku ni Al-Fadhil Dr. Firanda di atas penulisannya. Moga-moga dia memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.